implikasi daripada pengisytiharan tersebut kepada orang lain. Ya. Dan saya lihat bahawa cadangan saya setuju bahawa cadangan ini perlu ditarik semula. Usul ni perlu ditarik balik, ya, dan perlu diteliti semula dengan lebih cermat, dan diberi masa untuk kita teliti, kita bahas, dan boleh kemukakan dalam bentuk suatu rang undang-undang yang lebih tegas, lebih rapi, supaya kalau kita lulus, kita bukan hanya sekadar bentang tanpa kita memiliki atau mengkaji implikasi. Hari ini, ya, kita bincang perkara besar, ya, soal pengisytiharan harta, ya, dengan tujuan supaya jangan ada elemen rasuah dan sebagainya. Telah disebut tadi oleh rakan-rakan bahawa rasuah ni macam-macam cara yang boleh timbul. Dia tak boleh sebut nama atas nama dia, atas isteri dia, boleh sebut sebagai nama-nama yang lain, macam-macam cara. Tetapi yang penting, apakah kita tidak cukup undang-undang yang ada, peraturan yang ada untuk mengawal? Ya. Kalau kita dah ada undang-undang yang ada, bidang kuasa SPRM, pihak polis dan sebagainya untuk menyiasat, saya fikir siasat. Yang ada dakwa. Dan kalau kita dah ada peraturan-peraturan yang ada, maka apa perlunya kita menggubal satu lagi, bawa ke muka usul satu lagi untuk diisytiharkan. Jadi saya fikir bahawa seolah-olah negara kita ni selama ini tak ada peraturan yang sempurna, yang lengkap bagi mengawal ahli parlimen ataupun siapa-siapa yang melakukan penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Mohon celahan sikit. Terima kasih Kebang Krian. Tuan Speaker, saya nak merujuk kepada satu laporan berita bertarikh 15 Mei yang bertajuk ini diterbitkan oleh NST, bertajuk PAS welcomes Asset Declaration Move for Opposition MPs. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Mursyidul Am PAS lah, kalau ikut sini Datuk Ahmad Yaakob, yang berkata Islamic Party has no problem adhering to the directive once it has been enforced because PAS member of parliament have already declared their assets a long time ago. Dan tidak ada bukti setakat ini, daripada kenyataan Kubang Krian, tidak ada bukti setakat ini. Sebelum ni kita tahu Kerajaan Negeri Selangor, Pulau Pinang sebagainya, yang mana termasuk wakil rakyat PAS yang terlibat dalam pentadbiran pernah isytihar harta, tidak ada bukti bahawa mereka ini ada terdapat ancaman keselamatan terhadap mereka setakat ini. Jadi saya minta urusan. Saya tugaskan banyak kali, kita bukan menolak usul ini. Yang kita tolak ialah usul ini tidak ikut peraturan yang ada. Ya, jadi tapi hujah-hujah tadi kita terbatal sebab tidak boleh jawab. No, bukan soal ancaman, tak ada ancaman pada wakil rakyat PAS. Memang sebab wakil rakyat kami tak banyak harta, tak ada ancaman lah. Ya. Kerana tak faham tu. Tapi yang pentingnya bukan soal ini. Soalnya ialah kita bukan menolak usul isytihar harta. Saya harap faham, kita bukan menolak usul. Tetapi usul ni tiba-tiba ada hari ini, dan kita perlu lebih baik kita gubal rang undang-undang bagi melindungi. Ya, lebih kemas, lebih teratur. Itu saya fikir perlu, sepatutnya saya cadang pada Menteri bahawa usul ni kita tarik balik, ya, dan kita kemukakan dalam bentuk yang lain mengikut peraturan-peraturan yang ada, dan insya-Allah kami tak ada masalah untuk menyokong sekiranya dibawa dalam bentuk yang lebih yang mengikut peraturan-peraturan yang ada. Ya, tuan-tuan tua, PAS, saya daripada Kubang Krian, kita menolak usul ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kubang Krian. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat